Mudah kan? Mudah je. Boleh. Okey. Dah nombor 4. Kita buat pula nombor 5. Nombor 5 pula dia tanya, satu trek 200 meter. Seorang atlet telah menamatkan larian dalam acara tersebut sebanyak 25 saat. T sama dengan 25 saat. Dia pun tengok dia punya gambar aja daripada start kepada finish 200 meter dia lari, cuma sesaran dia 150. Sesaran ialah jarak terpendek antara dua titik. So, berapakah hal laju atlet itu? Hati-hati, dia tanya ini ialah hal laju, velocity, bukan laju. Dia ada beza laju. Laju ialah kadar perubahan jarak. Hal laju ialah kadar perubahan sesaran. So, hal laju sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Sesaran dia berapa? Sesaran dia ialah 150. Masa dia berapa? Masa dia adalah 25 saat. Itu yang dia beri. So, daripada situ, kita pun tekan kalkulator. 150 bahagi dengan 25. Kita akan dapat 6. Kita akan dapat 6 meter per saat. So, tengok jawapan. Ada tak pilihan jawapan 6? Ada. Jawapan dia adalah C. 6 meter per saat. Boleh. 5 soalan. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya ialah tentang tiketik. Tentang tiketik. Boleh, tiketik. Dia tanya, Rajah menunjukkan satu pita dihasilkan oleh sebuah troli yang bergerak. Frekuensi jangka masa detik adalah 50 Hz. 50 Hz ni frekuensi yang kita buat selalu, standard. Boleh. So, kalau frekuensi 50 Hz, maka masa untuk 1 detik adalah 1 bahagi 50. 1 bahagi 50, kita akan dapat 0.02 saat. Boleh? 0.02 saat. Ni masa untuk 1 detik. Setiap keratan peta detik mengandungi 5 detik. So, 1 ini ada 5 detik. So, masa yang diambil untuk 1 pita ini, 5 detik, 5 darab dengan T. So, 5 darab dengan 0.02. Dapat 0.1 saat. Boleh, itu pengetahuan yang kita kena ada dulu sebelum kita mula menjawab soalan. Lepas tu barulah kita baca soalan. Berapakah pecutan troli tersebut? So, prasyarat ini perlu ada dalam pemahaman kita. Berapakah pecutan troli? So, kita apply rumus. Apa rumus bagi pecutan? Pecutan sama dengan V tolak U bahagi T. V ni apa? V ni halaju awal, halaju akhir ni. Halaju akhir. Kat sini kita nulis sebagai V. U ni apa? U ni halaju awal. Kat sini halaju awal. T ni apa? T ni masa yang diambil untuk buat pecutan ni. So, mula-mula, mau tidak mau, kita kena dapatkan V, dapatkan U. So, cikgu dapatkan V dulu. Ingat balik V, tadi dah atas dah kira jarak, sesaran, bahagi masa. Sesaran dia berapa? Sesaran dia, yang kat sini ya sesaran, panjang. Sesaran dia 24, bahagi dengan masa dia berapa? Dah tahu kat sini masa dia adalah 0.1. Belum jawab soalan, kita dah tahu masa dia untuk 1 pita ini ataupun 1 keratan ini adalah 0.1. Boleh? Okey, U pula sebelum kita kira. U pula. U ialah 4. So, S bahagi dengan T. Dalam periksa, amalkan untuk tulis rumus supaya jawapan kita itu guided ataupun terarah. Jadi tidak senang-senang loss lah. Okey, so S cikgu berapa? S cikgu adalah 4
bahagi dengan 0.1. So, ambil kalkulator, tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Kita akan dapat, tekan kalkulator ya, kita akan dapat 24 bahagi dengan 0.1, kita akan dapat 240. Yang ini 240, yang ini adalah 40. Sama dengan 40. Boleh? Seterusnya, dah dapat V, apa kita buat? Kita pun nak cari A. Kan kita nak cari A. Okey, masuk balik rumus dia. Rumus bagi A adalah V tolak U bahagi dengan T. V cikgu berapa? V cikgu 240. U cikgu berapa? U cikgu 40. Masa yang diambil. Okey, sini boleh buat take note sikit. Star kat situ. Masa yang kita ambil untuk pecutan mesti T tolak 1 darab dengan berapa bilangan keratan. Okey, boleh? So, bilangan keratan. Contoh, bukan, ni darab dengan masa. Masa, boleh ya? Masa, cikgu tulis balik ya. Cikgu tulis balik. Masa yang diambil bahagi dengan T. Nak dapatkan T tu, nak dapatkan T sama dengan bilangan keratan. Bilangan keratan tu, keratan tolak dengan 1 darab dengan masa untuk satu keratan. Boleh. So, dalam kes ini bilangan keratan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak 1. Ini valid untuk pecutan saja ya. Darab dengan masa untuk satu keratan 0.1. So, awak akan dapat 240 tolak 40 dapat 200. Bahagi dengan 5 darab 0.1. 5 darab 6 tolak 1, 5. 5 darab 0.1 dapat 5 darab 0.1 dapat 0.5. So, kita tekan kalkulator lagi. Tekan kalkulator lagi, 200. Boleh. 200 bahagi dengan 0.5. Kita akan dapat jawapan dia adalah 400. Jawapan dia 400 cm per saat. So, cari dah jawapan. Jawapan dia adalah D. Boleh? Senang kan? Okey, seterusnya. Kita tengok satu lagi soalan. Soalan yang ke-7. Soalan ke-7 adalah berkaitan, dia kata, daya dikenakan ke atas suatu objek. Antara yang berikut, manakah tidak akan berlaku? Objek semakin laju. Okey, ini ialah soalan berkaitan dengan tindakan daya. Ada 5 perkara yang daya ni boleh buat ataupun kesan daripada tindakan daya. Maksudnya apa? Daya ni secara fizikalnya kita tak boleh nampak, tapi kita boleh nampak kesan dia. Contoh satu cikgu bagi. Contoh satu, bila kena daya, objek yang berhenti boleh bergerak. Kan? Satu objek, katalah cikgu ada satu kereta, tiba-tiba cikgu tolak kereta tu, maka kereta tu bergerak. Objek daripada berhenti jadi bergerak sebab ada daya. Boleh? Contoh. So, ada 5 kesan daya. Satu, dia boleh menggerakkan objek yang pegun. Yang kedua, boleh berhentikan objek yang bergerak. 3, boleh tambah dia punya laju. Yang keempat, boleh ubah dia punya bentuk. Boleh? Bentuk. Contohnya, kita tekan-tekan bentuk. Tekan-tekan tu menggunakan daya lah. Boleh faham ya? Okey, dalam kes ini nombor 7 dia kata yang mana boleh berubah, tidak akan berlaku. Objek makin laju ya, bentuk objek boleh berubah ya, arah boleh berubah ya. So, nombor yang tidak boleh berubah adalah C, jisim objek berkurang. Dengan daya tidak boleh ubah jisim objek. Boleh? Okey, nombor 7.